macam mana pun ada sihir lebih kuat. Macam contoh kita ambil live tadi kan, masa awak rawat kat leher ke apa tadi. Ya. Last kali awak yang kenapa awak termuntah? Masalah nampak tak? Yang kat leher tak muntah. Awak yang muntah. Dia punca ni sebab Zat, hingu masuk dalam mulut. Masuk dalam mulut atau tu muntah lah. Kalau ingin masuk mulut tak apa. Akan tetapi maksud saya macam ni, kadang-kadang bila awak rasa kebatinan awak okey, bila awak rasa berpegang teguh dengan ayat Quran tu, awak rasa dah betul-betul kuat dan padu dan awak betul-betul menyerahkan kepada Allah Taala, akan tetapi awak kena ingat bangsa jin ni kalau dia tak dapat serang awak, dia memang akan attack keluarga awak. Pasal tu awak kena cari isteri yang betul-betul boleh memahami tentang rawatan. Kalau awak cari, yelah memanglah susah nak bagi semua faham tentang rawatan. Mungkin pada peringkat awalnya, awak jangan terkejut apabila isteri awak ataupun anak-anak awak diserang. Awak pagarlah dia orang macam mana pun, awak bentinglah dia orang macam mana. Tetap akan ada ujian. Tetapi awak kena ambil ujian itu sebagai semangat awak. Kalau niat awak nak bertepung dengan masa jin, mana kata awak ambil sesuatu benda yang terjadi pada anak isteri kita, benda itulah dijadikan kita punya satu pengalaman baru. Saya susah nak naik live orang ni. Kalau boleh tanya follower saya memang susah nak naik live orang. Tapi saya suka dengan awak ni satu, sebab semangat yang awak ada tu macam saya dulu. Semangat yang awak bawa ni sama macam saya mula-mula buat rawatan dulu. Masa saya tengah belajar, saya tengok awak ni kan, karakter awak ni. Macam mana karakter awak ni dulu, macam itulah saya dulu. Bila kamu dah berserah pada Allah Ta'ala, jadi kamu akan mencuba segala-galanya. Dan kamu akan cuba gunakan ayat-ayat yang Allah Ta'ala kurniakan untuk kamu tengok mana ayat yang betul-betul sesuai dan betul-betul hentak jin tu sampai. Kan? Cuma satu masalah dia jangan terlampau excited. Dia bukan excited panggil apa. Dia jangan terlampau very confident level tu jangan terlampau ni sangat. Bahaya. Sebab apa, kita takut serangan yang kena kat kita balik tak perasan. Betul. Ya. Lepas tu macam contoh bila kita sedang membaca ayat ruqyah ataupun kita sedang attack, terutama dalam live, bila kita tengah attack, pastikan mata kita direct dekat pesakit. Awak tak boleh nak kali-kali. Sebab kali-kali tu yang awak tak sedar dia dah hantar awak, dia dah tibai. Ya, kalau macam saya buat live, kalau contoh saya buat rawatan dalam live ataupun saya buat video call, biasanya mata saya memang tak kali. Saya tunggu masa. Macam mana pun, dia konsep dia bila kita ruqyah, umpama kita menyerang, dan dia tunggu masa untuk serang kita balik. Cuma kita sedar tak sedar, perasan tak perasan. Kan? Saya tahu awak pun banyak guru belajar daripada cara bacaan awak tu. Saya tahu setiap bacaan-bacaan awak tu datangnya bukan daripada satu sanad, datangnya daripada banyak sanad. Sebab intonasi dan juga cara penyerangan yang awak lakukan itu bukan datang daripada satu guru. Itu saya rasa lah. Saya tengok, saya suka perhati. Okay? So bagus, teruskan je. Sebab saya pun nak kata saya dulu asal ngaji tahfiz lah Ustaz. Ngaji tahfiz. Kalau tu saya tu memang nak teringin di perawat lama dah. Saya dulu memang jahil Ustaz. Bukan kata jahil macam mana Ustaz, seorang yang berdosa Ustaz. Satu tahap Allah detik saya bertemu dengan satu sahabat yang bernama Ustaz Rawatan At-Taqwa. Ustaz kenal kan? Macam pernah dengar nama tu. Di situ saya boleh dapat kenal sahabat-sahabat saya, dapat mengingati balik macam mana dunia saya mengaji tahfiz dulu. Jadi bila kita dah letak asas bacaan ayat-ayat jin semua tu untuk sakitkan jin, betul saya jadi seronok. Dari situ saya belajar ni sikit macam Ustaz kata lah. Guru ni sikit. Mana ambil yang betul-betul lah. Berkenaan mengaruk saya tinggal. Bagus. Kalau macam tu bagus. Dalam tempoh berapa lama dah buat rawatan sekarang? Kalau ikutkan berkhidmat di At-Taqwa lama lah. Lepas tu saya sarangkan sini baru je jalankan ruqyah sendiri solo. Solo dah berapa lama dah jalan? Masuk nak tonton baru ni kat setahun dah. Alhamdulillah, teruskan je. Bagus, semangat awak tu bagus. Tapi tu lah Ustaz, dia kecam Ustaz. Dah dia kecam tu biasa lah. Awak jual buah pisang pun kena kecam. Dalam TikTok ni satu, awak kena ada moderator yang boleh bantu awak. Kalau tengok agak komen mengarut ke apa benda, block je terus. Bila awak dah kehilangkan awak punya follower yang negatif, makanya awak akan dapat yang positif. Kita nak yang positif je sebab dalam 671 ni bukan 600 orang, 600 lebih ni yang mengalami masalah sihir. Mungkin yang betul-betul mengalami masalah sihir ataupun yang nak belajar ni lebih kurang dalam 600 orang je. Kemungkinan besar lagi 77 ni semua yang jadi bermasalah. Dan itu yang awak jumpa dengan follower. Awak tak jumpa lagi dengan geng-geng perawat yang akan jatuhkan satu sama lain. Lagi banyak lagi awak sakit kepala. Kan? Lagi sakit kepala. Sebab bukan semua orang yang akan bantu kita bagi sokongan dan dorongan. Dan bukan semua orang nak bantu awak dalam kecemasan. Contoh tadi, kalau tak lepas ke apa kan. Bukan semua orang nak bantu sebenarnya. Orang sekarang ni dia suka tengok macam mana. Padan muka hang tak lepas. Biar padan muka hang. Dia orang suka macam tu. Ini memang
Sebab saya buat dalam live ni rasa dah lama daripada zaman PKP kan. Rawatan dah sebelum tu lagi lah. Cuma expose dekat dalam ni media sosial ni rasanya lepas PKP. So saya dah jumpa macam-macam orang. Kalau kita buat baik macam mana pun ending dia jadi lain. Okay, saya pernah buat baik dengan apa ni, nama-nama besar pun ada saya buat baik. Ada yang sampai datang rumah saya pun ada. Okay, mula-mula cerita lain. Lepas tu tiba-tiba dia minta kita support. Sampai tahap Ustaz Eddie, tak apalah Ustaz Eddie naik dekat live saya pun tak apa. Tak bercakap pun tak apa. Tak apa. Tak buat apa pun tak apa. Yang penting Ustaz Eddie ada kat dalam kotak. So saya nampak ini tujuan nak mencari follower contoh. Satu, saya tak pernah tengok kaedah rawatan. Rawatan kamu banyak bersembunyi, berselindung. Kamu buat live pun dia macam-macam kategori tau. Jadi kita bukan tak boleh support macam contoh macam ni lah. Mungkin lepas ni belah-belah Kedah ke apa, saya tak panggil lah datang kat saya. Belah-belah Kedah pergi jumpa awak dulu lah. Check awak dulu. Kalau rasa tak boleh lepas, mungkin boleh datang kat saya. Dan mungkin ada yang tak lepas, boleh cuba kita sebenarnya satu benda konsep rawatan ni, kami ni sebenarnya kita mohon pada Allah Ta'ala dan minta doa kita ni dimakbulkan kan. Jadi kita boleh mencubalah, boleh je, tak ada masalah. Cuma pasal awak cakap pasal apa ni banyak kecaman tu biasa bang. Awak kalau layan kecaman ni sampai mati pun kecaman ni takkan habis. Tetapi awak kena fikir satu benda, yang kecam tu boleh bantu tak macam awak bantu sekarang? Yang yang kata tajwid tak betul kat bawah tu, rasa-rasa kalau panggil naik atas dia nak tolong tak? Yang kata tadi ada satu saya pun geram juga kan. Dia kata tajwid pun bila seseorang kata tu boleh downkan kita tak? Macam aku macam tak faham. Saya faham, saya pun pernah lalui. Dia kadang-kadang bila kita tengah ruqyah kan, macam contoh dia kalau ruqyah satu lagi dalaman kita pun sedang bermain juga. Kadang-kadang ada masanya tajwid kita kadang-kadang ada lari sikit. Tapi janganlah korang ambil satu-satu point yang macam apa ni tajwid tak betul. Jangan cakap macam tu. Kalau kita tengah taranum ke atau tengah baca Quran ni apa dalam tidak ada serangan berlaku ni tak apa. Tapi kalau macam contoh kadang-kadang serangan tengah berlaku ni macam-macam permainan sedang berlaku ni, jiwa dia, tenaga dia, nafas dia, tadi hingun dah masuk dalam hidung, dah keluar ikut mulut kan. Dia bukan sedang. Okey, korang nampak macam seronok lagi Ustaz. Lagi Ustaz. Dah naik korang lagi seronok. Korang memanglah nampak seronok. Kau tak tahu dia silat-silat lagi 2-3 tahun kena buasir, kau tahu dia menahan nafas tu macam mana. Dia lontarkan macam mana. Saya pengalaman Ustaz. Saya pengalaman lah. Guru saya, dia kata, percayalah kalau hang rawat orang, satu hari akan jumpa jin yang tarik kering. Saya rawat orang tengah ramai kat pusat. Rawat tarik kering saya Ustaz, londeh para ramai. Wah, hajaknya jin. Sampai suara. Londeh kering. Wah, hajak. Sampai keluar saya geram pada jin tu. Tak jumpa aku tak apa juga mampus kan. Tapi nasib baik Ustaz. Ada kat sini aku berserah lepas ni aku pakai kain, aku kena pakai ni lah, kena ikat betul lah. Risau kat terlondeh pula. Aku kalau live dah lah 1,000 orang tengok, saat lagi terlondeh pula garang, satu hal pula. Tapi kat live Ustaz, orang nak situ. Nasib baik pakai luar dalam tak nak pakai, naya saya tak menjadi merawat dah. Pasti saya tak jadi. Nanti dah satu masa nanti awak akan jumpa jin-jin yang boleh mencari kelemahan awak. Ini saya kongsilah pengalaman saya kan. Boleh. Nanti satu masa nanti Allah Ta'ala yang uji sebenarnya. Sebenarnya awak ni berdepan dengan bangsa-bangsa jin ni. Sebenarnya atas izin Allah Ta'ala sedang menguji kita. Okay, dia jadi macam mana tau. Contoh awak punya kelemahan adalah mak awak. Contoh mak awak lah kelemahan. Kita manusia ni semua ada kelemahan masing-masing. Ada setengah orang tu kelemahan isteri dia. Ada setengah tu kelemahan, ada orang kelemahan anak-anak. Dia kalau bak anak dia tak boleh, dia jadi macam tas contoh. Ada setengah tu kelemahan orang ni kat mak dia contoh. Akan ada satu masa nanti awak akan diuji macam mana tau, tiba-tiba kerasukan pesakit tu akan menyerupai sebiji suara mak awak contoh. Itu jam mental awak kalau tak kuat memang habis. Okay, ini saya just kongsi pengalaman saya sebelum ni lah. Suara pesakit tu dia berubah sama macam orang yang awak sayang. Okay. Ya, nanti awak jumpalah sebab saya bercakap ni saya dah lalui. Saya kongsi pengalaman. Okey. Contoh awak ada awek lah contoh kan. Awak sayang sungguh lah dengan awek. Dia mesti tahu. Kalau benda-benda ni biasa kalau hantu raya dia memang ada kepakaran. Memang kepakaran dia boleh tembus, dia boleh tahu kelemahan awak kat mana. Sampai satu tahap dia akan uji awak sampai tahap suara pesakit tu bertukar suara orang yang kita sayang. Macam contoh dia tahu awak ni sayang mak awak sangat-sangat, dia akan bertukar suara mak awak sangat-sangat. Di masa itu nanti, bila awak nak hentak pesakit tu, bila bayangan ibu awak sampai kat minda awak memang tak boleh rawat dia. Saya cakap macam ni, satu masa nanti awak akan tepuk. Saya pernah kena, kan? Bila keluar suara arwah mak saya tak boleh nak rawat. Cakap, suara mak. Lepas tu dia keluar suara, tolong Eddie, tolong Mami Eddie, tolong Mami. Ni saya kongsikan pengalaman saya. Okey?
Sebab dia kalau macam pasal tu kebanyakan perawat, dia orang ramai yang tak suka ambil kes hantu raya. Sebab hantu raya ni adalah hantu yang paling licik, yang boleh menyamar macam-macam, boleh menyerupai macam-macam, menyerupai muka saya pun boleh, menyerupai muka rawak pun boleh. Sila-sila contoh kalau ada satu kes perempuan dia terlibat dengan hantu raya, sebelum perempuan ni dia mai jumpa dengan awak, dia boleh sampai tiba-tiba dia terasa macam awak rogol dia lah, apa macam-macam lah. Ini kes hantu raya lah. Okey, dia boleh tahu kelemahan kita kat mana. Okey, kalau tu benda tu kena kuat lah. Macam mana maksudnya kekuatan diri awak untuk menempis bayangan yang muncul secara tiba-tiba tu kena kuat. Kalau awak, dia dah suara mak awak dah bayangkan mak awak kuat sangat, tak boleh. Memang awak kena serang balik. Tu kena hati-hati lah. Kena hati-hati. Benda ni just pengalaman lah. Pengalaman saya share kat awak kan. Nanti awak akan jumpa lah macam mana. Ya, kalau kata Ustaz, kalau kata ahli ruqyah ni selalunya akan dapat tindak balas balik tak oleh orang yang ahli ilmu hitam ni? Dia macam ni, dia banyak yang banyak penipuan berlaku kat luar pun banyak penipuan berlaku, banyak penipuan berlaku ni macam mana sesuatu perawat dia mengatakan okey dia serang balik dekat pengamal ilmu hitam, dia pun tak tahu sejauh mana ilmu hitam tu tersungkur ke tak. Ada yang kata-kata tak apa aku tibai balik ni ilmu hitam, tu Tok Bomo dah tersungkur dah, Tok Bomo dah terbaring dah. Betul tak betul itu dia sendiri cakap benda tu. Okey, ada yang kadang-kadang kita nak cakap benda ni serba salah, tapi tak cakap pun serba salah sebab kesian kat pesakit. Jadi pesakit ingat Tok Bomo dah mati dah kot. Padahal Tok Bomo tu hidup je lagi. Sebab dia pun tak tahu Tok Bomo tu kat mana. Dia tak tahu Tok Bomo. Macam tu kita tengah rawat, okay, kita nak bunuh Tok Bomo lah, apa benda lah, kita serang Tok Bomo tu dah terbaring lah, apalah. Contoh, benda tu sebagai satu percakapan yang dia pun tak tahu sejauh mana yang Tok Bomo tu dah terbaring. Okey, melainkan kalau dia kena Tok Bomo tu mungkin dia boleh call, macam mana, okey lah. Terbaring tak? Padan muka hang, tu hang degil sangat. Tu tak apalah. Tapi kebanyakannya lebih pada penceritaan. Pasal tu, komunikasi kita dengan pesakit, dalam masa yang sama, kita kena belajar daripada sudut psikologi supaya jangan bagi tekanan dekat pesakit. Okey, andai kata, kalau kata jenis bangsa jin tu memang jenis besar contoh. Ataupun yang datang ni jenis Tok Pekong Siam paling kuat dalam dunia lah. Kita tak perlu bagi tahu Tok Pekong Siam paling kuat dalam dunia. Tak perlu nak bagi tahu sebab nanti dia akan jadi tekanan pada pesakit. Pesakit tu akan fikir, jin ni teruk ni. Sebab apa? Ramai orang pelik. Kadang-kadang bila saya buat live, contoh live dekat dalam kotak ke apa benda, yang dikatakan jin besar lah apa benda, tak ada pun susah nak keluarkan. Orang jadi macam pelik. Macam mana dia boleh buat? Dia bukan soal buat tak buat, soal keyakinan kamu pada Allah Ta'ala je. Kalau kamu kata kamu yakin dengan Allah Ta'ala terizinkan benda tu berlaku, dia berlaku lah. Okey? Dia berlaku, dia tetap akan berlaku. Jangan takut. Mana kata bila kita naik, nawai itu kita yakin kerana Allah Ta'ala, aku yakin ya Allah, aku tahu kau akan bantu ya Allah, ataupun kau akan hantar tentera kau untuk bantu aku ya Allah, dan kita yakin kita terus lah. Itu tadi awak rasa risau cakap jangan takut, lawan je. Bukan sebab saya ada kat bawah. Sebab keyakinan yang ada pada awak tu saya tahu awak boleh buat. Cuma awak jadi goyang lah. Dalam live ni Ustaz, saya jadi takut apa kat dia. Wah, lari, awak lari telefon. Mampu. Belum pernah lagi dalam saya dulu rajin buat acara lah, cuma sekarang ni tak rajin sebab pesakit ramai sangat. Dalam sejarah saya melawat pocong lah apa benda, belum pernah lagi pocong tu terus lompat tu keluar daripada tingkat terjun bangunan, tak ada lagi. Okey, pasal tu kena macam berdepan tak apa Ustaz. Kalau berdepan saya kok mana tak apa, marilah hantu betul mana pun. Macam dalam telefon saya risau sikit, aku dia lari. Lari Ustaz. Tu dipanggil perawat. Kamu kena hadapi sebarang cabang-cabang jalan dalam sesuatu perkara. Kalau kata kadang-kadang jenis berjumpa berdepan pun kena pula kamu baca ruqyah, dia baca ruqyah balik kat kamu, tak mampus. Dia ruqyah balik. Dia ruqyah kat kamu, ya dah. Dia baca ruqyah kat saya, dia baca dia kata ulang. Tapi saya pusing tapi saya yakin dengan ayat tu, ya Allah, aku yakin dengan ayatmu, aku tak yakin pada bahasa jin ni. Saya ulang ayat sama sampai satu hak dia panas. Yakin. Saya yakin dengan sesuatu benda yakin, insya-Allah. Kekuatan dalam ruqyah ni sebenarnya keyakinan. Bila datang keyakinan, dia akan datang keberanian. Kalau kamu tak ada keyakinan, keberanian itu tak akan muncul. Kalau kamu tak yakin, kalau kamu sekadar menyebut Allah itu wujud, tapi kamu tidak mewujudkan benda itu tetap ada bersama dengan kamu tak akan berjaya. Apabila kamu yakin yang Allah itu wujud, Allah itu ada, insya-Allah, yang kamu baca tu semua ayat-ayat daripada dia, insya-Allah, kamu pasti akan boleh. Pasal tu kita sebagai manusia, macam mana pun kita jangan gentar. Sebab apa saja yang betul-betul ada, apa saja yang berlaku pada hidup kita, Allah Ta'ala tu dah atur. Hari ni akak tu naik dekat dalam kotak kamu untuk dapatkan rawatan sementara, Allah yang atur. Bukan dia saja-saja nak naik, Allah yang gerakkan hati dia. Ada kadang-kadang orang yang duduk dekat bawah ni, selama ni tak pernah rasa nak naik kat kotak. Tapi bila Allah Ta'ala jentik, kau naik,
Dia sendiri nak naik. Kan? Ada juga macam tu. Macam kita bertemu dua ni, Allah detik Ustaz. Bagi kenal lagi lebih dalam. Ini bukan Allah dia jentik ni follower pun satu hal juga ni. Kadang-kadang aku dah nak balik dah, ada sibuk suruh aku naik kotak. Ni pun sama jugalah, kena jentik juga lah kot. Follower pun dia jentik sama. Ustaz, boleh kongsi satu je saya nak kongsi dah Ustaz. Saya nak kadang-kadang orang tak faham Ustaz. Dia tak ada sakit pun tapi dia kata diri dia ada sakau. Saya sabut tanya tu Ustaz. Kamu kadang orang. Pak, dia macam ni. Sebab kita orang Melayu ni, kita tak pernah diberi pendedahan macam sekarang, macam zaman TikTok ataupun zaman Facebook. Kita ni lebih suka terpengaruh dengan penceritaan. Konon-konon dia pawang, konon-konon dia bomoh, apa yang dia cakap itu betul. Selama ni tak ada orang yang bagi penerangan untuk menerangkan macam mana kamu nak tahu kamu ada jin. Mungkin ada tapi saya pun tak nampak, sebab tu saya pun kena sihir. Jadi saya pun tak jumpa orang yang macam mana yang kamu nak tahu betul ke aku kena jin ke, aku ni gila ke, ataupun aku emosi ke, ataupun aku banyak terbayang dan membawa-bawa benda tu ke. Pasal tu konsep macam contoh saya bawa, saya tak tahu orang lain bawa macam mana. Pasal tu konsep saya bawa, minum air ruqyah, masuk dalam badan, kalau ada benda, sebab kamu kena faham, dia duduk dalam saudara. Air itu masuk dalam tubuh badan, automatik kamu sendiri merasa. Kita tak perlu nak tahu benda tu saka ke, sihir ke, benda tumpang dalam badan ke, tak perlu nak tahu benda tu. Kamu jangan dengar penceritaan perawat. Kalau perawat tu cakap benda tu ada, dia kena buktikan, dia kena ada pembuktian, dia mesti ada. Kamu jangan kata ilmu Allah Ta'ala luas, saya tahulah saya perawat. Kamu dapat perawat tu, siapa bagi sijil kat kamu? Kami pun tak tahu. Kamu dapat title pawang ni, siapa bagi sijil kat kamu? Kamu nak cerita turun-temurun, adakah sijil tu turun kat kamu? Benda tu banyak yang jadi macam mana tahu. Satu rekaan yang kita bawa daripada dulu sampailah sekarang. Okey, apa jadi Ustaz? Tolong Ustaz scan pakai gambar contoh. Kenapa masyarakat jadi macam ni? Kenapa diri saya jadi macam ni? Kenapa kamu jadi macam tu? Sebab benda tu dah dibawa daripada turun-temurun ni, kita dah bawa dah. Dia lebih suka macam, dia percaya sebab dia ni bomoh, jadi kita boleh, percayalah kot sebab dia bomoh. Bomoh ataupun perawat ni, title ni siapa yang bagi? Kamu jadi perawat, siapa yang lantik kamu jadi perawat? Tu lah. Saya jadi perawat, jadi perawat, siapa yang lantik saya jadi perawat? Mana jabatan yang lantik saya jadi perawat? Dari Allah Ta'ala lah. Yang kamu hanya berpandukan Al-Quran dan apa yang guru kamu pesan, dan bukan guru kamu lantik kamu sebagai perawat pun. Daripada guru kamu sampaikan pada kamu ayat-ayat sekian-sekian ni, okey macam ni, kamu buat. Bila kamu buat, nampak keberhasilan. Makanya bila kamu nampak keberhasilan, mana kata kamu teruskan perjuangan. Okey, pasal tu saya cakap, benda-benda yang sepatutnya ditinggalkan, perlu ditinggalkan. Okey, kenapa saya kata dia? Macam contoh, ada banyak kes yang leluhur, ini semua benda-benda yang bahaya. Benda yang bahaya, bila kita cakap, dia orang tak nak dengar. Tapi akan datang, dia jadi macam mana tau? Aduh, dah sakit lah ni. Kalau dia tak sakit, kadang-kadang anak dia kena. Banyak kot saya buat perkongsian, anak hilang dari kandungan. Itu jadi, jadi macam-macam masalah. Itu yang kadang-kadang nak buat perkongsian pun salah, tak buat perkongsian pun salah. Tapi berpegang balik pada diri kita. Aku buat rawatan ni, tujuan aku apa? Aku buat rawatan ni, tujuan aku untuk menyampaikan. Yang suruh sampaikan ni siapa? Allah Ta'ala yang suruh sampaikan. Kita sampaikan pada masyarakat. Pasal tu saya jenis straight. Macam orang cakap, oh dia ni ustaz ni nak marah. Bukan marah, straight. Kalau tidak, kita masih terpengaruh dengan apa? Kita masih terpengaruh dengan cerita-cerita hak dulu lah. Kan, daripada gambar, daripada nama boleh scan macam-macam. Itu yang tak nak tu kan. Tapi kalau masing-masing masih percaya dan masing-masing masih nak bawa gambar dan nama ni sebagai satu batu locotan kamu untuk kamu rasa semua benda tu boleh di-scan melalui benda tu dan terpulang. Kan? Pasal tu saya cuba bawa. Saya cuba bawa tu buat air tawar. Saya ada sakit. Nama dia, saya beri masalah. Dia ni main merawat sampai hari Jumaat itu. Main merawat. Saya duduk scan. Saya kata, selalunya kalau bila ada benda ada gangguan, kita baca bismillah, yakin pun benda tu akan dapat dia nak balas. Dia kata nak balas. Tapi dekat dia tidak balas. Tapi dia nak akan saya sampaikan dia nak ada jin. Saya jadi hang. Saya kata, lah ni kakak. Pergi jumpa tanya rambutan. Duduk dalam hospital gila. Dia cakap. Cuba awak tanya. Kenapa awak tak tanya dengan dia? Kenapa yang awak rasa yang betul-betul ada saka dalam badan? Kenapa dia jadi macam tu? Stres. Kenapa dia jadi macam contoh ni, saya cakap dengan awak, saya cakap dengan awak, apa dia? Ustaz, tolong Ustaz, saya ada saka dalam badan. Pertama, saya tahu saka kat mana dalam badan saya. Itu pertama. Yang kedua, awak pun ruqyah tak ada apa.
Tak ada apa ni Kak Edika ni. Tak ada Ustaz. Biar betul Ustaz ni. Ada. Saka ni ada. Saya tahu kat mana. Saya tahu kat mana yang ada. Dah lah nak rukiah sendiri tak reti. Lepas tu orang dah rukiahkan pun saya kata ada juga. Ada ni. Dan sekali dia pergi cerita orang kampung. Ustaz ni bengong lah. Tak pandai lah. Masalahnya yang dia mengiyakan dalam badan dari saka ni siapa yang bagi tahu? Yang bagi tahu tu siapa? Yang bagi tahu tu perawat sebelumnya. Faham tak? Betul. Pasal tu bila perawat sebelumnya bagi tahu macam tu, jadi dia daripada sudut lain, dia tertekan dengan benda tu. Bila tertekan, apa jadi tahu? Orang yang tertekan dengan perkataan perawat, bila dia pergi toilet, dia masuk bilik air, pum, tutup pintu tiba-tiba, pum. Oh, ni saka kumai ni. Padahal kena tiup angin. Faham tak? Inilah sudut psikologi dia. Pum, tutup, angin tutup. Lepas tu kadang-kadang baru nak masuk bilik, nak balik masuk bilik tidur, kriau, kena cakar apa, tingkap. Krak. Rupanya apa? Ada saka ni, saka nak masuk dalam rumah ni. Bukan saka, kucing saka. Automatik dia lebih nampak daripada sudut positif dia kurang. Dia akan lebih nampak negatif tu banyak. Ni saka lah ni, nak main ni aku lupa nak jamu lah ni. Faham tak? Benda ni yang masyarakat nak kena faham kat situ lah. Kalau dia tak faham kat situ susah. Betul Faham lah tak? Pasal tu macam contoh tadi kan, macam contoh akak tadi, ada pergerakan. Adakah pergerakan tangan ini boleh dipercayai 100%? Tak. Awak boleh fai-fai saja. Jin pun pandai main. Sebab saya ada juga rawat kes di mana kes saka last kali jadi lain, rupanya sihir. Dia pandai benda ni walaupun tangan ini sama ada dia bergerak sebelah kanan ataupun gerak sebelah kiri. Poin dia satu, ada pergerakan berlaku, mana kata kemungkinan besar ada gangguan. Bila dah tahu ada gangguan, kita cuba selongkar lah gangguan ni datangnya daripada mana. Okey? Kita kena berbalik pada mimpi pula. Kalau kita dapat kesan gangguan ni dah main daripada mana, kita cuba berbalik pada mimpi. Okey? Bila kita berbalik pada mimpi, okey, petunjuk tu banyak ke arah saka, cuba bawa keluarga dia berkumpul, kemudian cek siapa pemilik saka tersebut. Tapi kalau awak rukiahkan kat orang tu sampai ke sudah pun tak ada apa benda tidak balas, dia hanya terikat dengan perjanjian. Pasal tu dia kena belajar, dia kena tahu saka ni macam mana perjanjian ni mula-mula. Awak kena duduk sekali dengan orang yang pernah memberikan saka. Awak kena duduk sekali dengan pengamal ilmu hitam, baru awak tahu macam mana mainan diorang. Kan kita pengamal ilmu putih, kita tak semestinya nak duduk kat putih, kalau tidak ilmu hitam ni sampai bila tak tahu dia punya permainan macam mana. Kan nanti awak akan jumpa satu masa nanti, dalam masa awak menimba ilmu, awak akan berjumpa dengan orang-orang yang juga pengamal ilmu hitam, yang juga penyamaran ilmu putih, penyamaran ilmu hitam. Dia mesti akan jumpanya sebab bila Allah Ta'ala tu dah dorongkan kamu dalam bidang perawat, Allah Ta'ala tu juga akan dorong kamu berjumpa dengan orang ni, jumpa dengan orang ni. Dekat situ pula Allah Ta'ala akan uji pula keimanan kamu. Engkau nak cepat ke ataupun kau nak minta pertolongan aku? Kalau kau nak cepat, engkau akan pergi pilih jalan hitam. Mana-mana perawat yang telah memilih jalan hitam, mati hidup balik pun dia tak akan memilih jalan putih. Sebab jalan hitam lebih cepat daripada jalan putih. Jalan putih ni kalau kamu betul-betul ikhlas, betul-betul tawaduk, betul-betul tenang, kamu akan pantas dalam buat penyerangan. Ini yang jadi tau, ini jadi. Sebab saya ada pengalaman dalam mimpi diberi nak cubaan, diberi mahkota untuk jadi ketua kepada jin tanah. Pengalaman-pengalaman tu ada. Jadi macam kamu tengah ni semangat, kamu kena faham satu benda. Bila perawat kamu betul-betul berpegang teguh dengan agama, dia akan datang banyak perjanjian-perjanjian dalam mimpi untuk kamu memiliki dia. 2 kali saya pernah. Orang tutup share 2 kali. Kamu kena tolak. Saya tak ambil. Dia kata Assalamualaikum kalian. Bolehkah saya bantu kamu dalam keadaan bila kamu menolong orang? Saya tak tahu. Lepas tu terjaga. Nampak? Tu perawat tau, nampak. Depa pun kena. Bukan benda ni, bukan jadi pada saya je tau. Siapa yang betul-betul tawaduk, betul-betul bawa, dia akan munculnya. Sebab apa? Perjanjian saka ni kalau kata tak diserahkan secara sempurna, perjanjian saka ni juga dia akan buat dengan perjanjian palsu, iaitu perjanjian kamu terpaksa terima dekat dalam mimpi. Okey, itu yang kamu tak perasan, kamu ingat Syekh, bagus ikut Syekh ni kot. Datang baju putih bercahaya. Lepas tu ada juga yang dimomok-momokkan. Kamu tak pernah baca tentang tubuh Rasulullah macam mana, bentuk badan Rasulullah macam mana, rambut dia macam mana, apa semua. Tiba-tiba kamu kata saya pernah mimpi Rasulullah lah. Rasulullah main dalam keadaan bercahaya lah. Weh bang kakak, memang jin tak boleh menyerupai Rasulullah. Tapi macam mana kamu nak tahu tu betul-betul Rasulullah? Nampak tak? Pasal tu kalau kata orang-orang ulama ke apa benda, jangan kongsikan benda ni pada orang ramai, dikuatiri akan jadi masalah. Kalau kamu dapat mimpi bertemu Rasulullah, cukup diam, simpan dalam diri kamu. Okey?
Tapi kita selawat pun tak pernah, apa pun tak pernah, tiba-tiba Rasulullah mai. Kita tak tahu dia ni rupa dia macam mana, kita pun tak pernah study bentuk badan Rasulullah macam mana, ketinggian dia macam mana, rambut dia macam mana, semua kita tak pernah study. Tiba-tiba awak tiba-tiba mengatakan itu Rasulullah. Tak boleh bang kakak. Yang datang sebagai syekh-syekh ni pun semua tak boleh. Kalau tanya dengan saya dan guru saya berpesan, segala bentuk yang hadir dekat dalam mimpi perlu ditolak kesemua sekali. Cukup kamu dan Allah Ta'ala. Matinya kamu sebab Allah Ta'ala, berjayanya kamu sebab Allah Ta'ala, sembuhnya penyakit pesakit tersebut kerana Allah Ta'ala, bukan kerana syekh ke apa benda, bukan. Andai kata Allah Ta'ala turunkan tentera-tenteranya untuk membantu kamu, kamu tidak perlu tahu. Kamu tidak perlu tahu, tentera Allah dah sampai, dia dah sampai, malaikat maut dah tahu. Kamu tidak akan tahu dan kamu tak perlu tahu. Andai kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu, ya Allah, saudara Islam aku ni, ya Allah. Ya Allah, di dalam keadaan yang sakit sangat, ya Allah. Ya Allah, aku pohon bantuanmu, ya Allah. Dalam kurungan, aku pohon bantuanmu, ya Allah. Atas urusan apa yang Allah Ta'ala hantarkan bantuan dia, sama ada burung Garuda ke, malaikat ke, para nabi ke, para rasul turun untuk membantu kamu dalam menyembuhkan pesakit tersebut. Itu urusan Allah dengan dia. Kamu tak perlu tahu. Cukup kamu dapat rasakan macam mana keadaan sekarang. Alhamdulillah dah makin okey, cukup. That's all. Bukan kita menyeru benda tanpa izin Allah Ta'ala. Faham tak masuk di konsep? Saya tidak menyeru bangsa gaib tanpa izin Allah Ta'ala. Tetapi apa jadi sekarang ni, dia orang lebih suka menyeru bangsa gaib yang kamu tak tahu kegaiban ini macam mana. Betul. Faham tak? Dia punya permainan dia tu kan. Sebab tu dia bangsa jin ni pandangan tu banyak. Tapi saya berpegang kat situ. Saya jenis berpegang di situ saja. Pasal tu saya tak suka sangat nak berdebat-debat. Kalau kata pegangan kamu ni dah memang alam gaib, kau berdebatlah macam mana dengan dia. Buang masa. Kalau pegangan kamu ni dengan macam ni cara, kamu berdebatlah macam mana pun. 300 episod pun, dia tetap berpegang pada situ. Okey? Saya tak suka, bukan tak suka berdebat. Dulu saya berdebat juga. Tapi saya nampak efek dia bukan datang faedah sebenarnya berdebat dengan perawat ni. Dia jadi macam masing-masing nak mempertegakkan masing-masing. Lepas tu, dia tak ada apa benda. Last kali dia akan jadi dengki-mendengki. Dia jadi macam tu. Lepas tu dia jadi macam berebut. Pesakit. Aku pun cakap, nak rebut peras. Saya ada 38,000 orang yang WhatsApp tak dibuka lagi. Itu baru cerita WhatsApp. Belum TikTok lagi. TikTok aku dah sampai 7 akaun. Dah kena ban. Beribu dah WhatsApp. Facebook lagi. Instagram lagi. Tapi kamu rebutkan pesakit dalam masa yang sama. 24 jam kamu buat live. Tak macam tak ada pesakit. Tapi kamu duk. Datanglah jumpa saya. Tapi kamu tak macam merawat pun. Okay? Pasal tu kadang-kadang. Yang komen macam tu. Pasal tu kadang-kadang. Macam contoh tadi, ada juga beberapa pusat rawatan yang masuk dalam ni. Akak tu duduk mana? Akak tu duduk mana? Kamu nak abang, awak nak cari pesakit. Awak buat live awak sendirilah. Buatlah live awak sendiri. Tunjuklah kepakaran awak ataupun apa. Orang kita ni memerhati tau. Di luar ni memerhati. Kalau saya buat live tu, bukan kata pesakit saja, penonton, bekas pesakit dan juga ribuan orang perawat juga sedang menonton. Okay? So, gentlelah kamu nak cari pesakit, kamu buat something untuk, kamu fikir macam mana kamu nak buat. Zaman sekarang ni, once kamu berani tunjukkan kebenaran tu, orang akan perhati dan orang akan nilai, dan di situ akan Allah Ta'ala jentikkan hati dia nak berjumpa dengan kamu ke tidak. Okey, kamu tak perlu nak bagi tahu alhamdulillah. Hari ni 7 orang pesakit dah jumpa. Alhamdulillah, 7 dah sihat. Contoh. Itu kamu yang cakap. Ataupun pesakit tu cakap bahawa hari ni datang, besok lusa tak tahu lagi hantu masuk ke tak. Inilah dia sudut psikologi yang kena buka minda. Macam contoh saya buat rawatan. Walaupun pesakit tu pernah datang 7 kali ke lapang saya, buat je live. Sekurang-kurangnya saya didik masyarakat, dia datang ni lagi sebab apa? Ada serangan yang sedang berlaku. Kamu tengoklah daripada episod pertama dia, serangan ni macam mana. Episod kedua ni serangan dah lain dah ni. Episod ketiga ni serangan dah lain. Pasal tu kita tak boleh dah kata sekali jumpa tu. Pasal tu saya lebih suka pesakit tu kalau duduk Kedah, pergi jumpa perawat Kedah dulu. Kalau dah tak boleh sangat ke apa benda, nak cuba. Bukanlah saya pandai sangat pun. Nak cuba tu boleh kan. Tapi untuk bagi jaminan confirm sembuh ke apa, saya tak berani. Sebab saya pertaruhkan Allah Ta'ala ni. Mana kata saya letak. Betul, Allah Ta'ala ni maha penyembuh. Saya tengok di komen-komen dari TikTok banyak boleh DM saya, macam mereka memerlukan pesakit. Saya fikir kalau kita blok ni macam kita sekat rezeki orang pula, tak payah. Tapi saya blok. Saya blok. Saya tak nak semak kepala. Saya pemilih tidak semak kepala. Awak ada satu tanggungjawab. Awak ada satu istana. Awak ada satu istana besar. Akan tetapi ada orang cuba menceroboh masuk istana awak dengan pelbagai cara. Okey?
Dia cuba mencuba masuk. Walaupun di dalam keadaan yang berpakai jubah dan sebagainya, mereka tetap akan cuba mencuba masuk sampai istana awak tu jatuh. Awak nak istana awak jatuh disebabkan mereka yang mencuba masuk ataupun awak meletakkan pengawal-pengawal untuk halau mereka daripada istana awak? Perjalanan sama, perjalanan penceritaan ni sama. Tapi penceroboh ni sedang masuk dekat dalam istana awak. Jadi kenapa awak dah tahu ni penceroboh, kenapa awak nak biarkan mereka masuk dan akhirnya satu istana yang awak sedang bina runtuh begitu saja? Ini ujian pemikiran, ujian keimanan, ujian minda. Ini memang satu ujian yang dalam apa-apa perniagaan ataupun dalam apa-apa bidang benda ni akan berlaku. Walaupun awak penceramah ke, awak imam ke, awak Bilal, imam, mereka pun bergaduh sesama sendiri. Satu imam yang suara dia lantang sedap, bila dia jadi imam orang ramai datang, akan ada cerita imam ni bukan kosong ni. Imam ni mesti ada isi ni. Imam ni mesti pakai Saya kalau lagu tu saya kena block juga Tak tahu kalau saya askar saya ramai deh. Macam-macam blok Saya dapat satu isu tau. Satu orang ni pesakit. Dia macam Ustaz cerita lah. Dia akan mengambil pesakit yang orang lain. Dia ambil pesakit, lepas tu pesakit tu lama diteruk. Lepas tu pesakit tu buat report. Dia salahkan rawatan saya. Saya takut itu. Dia macam ni. Dia awak jangan takut tu. Penceritaan pesakit kalau kata perawat ambil sebagai satu perkara yang serius, perawat tu bodoh. Okey? Sebab dia pun belum tentu dapat menyelesaikan masalah lagi. Sebab pesakit ni dia ikut dulu-dulunya style tau. Rawat kat sini, rawat kat sini, rawat kat. Habis berkata dia merawat, lepas tu dia macam ni tau. Okey, penonton-penonton yang dirahmati Allah. Saya sedang sihir ustaz kat depan ni. Konsep dia, saya serang sihir, saya menggunakan bomoh. Okey, bomoh yang saya jumpa ni, biasanya mereka akan hantar 3 jin untuk menyerang ustaz ni. Yang paling kuat, dia akan duduk dalam badan. Dan 2 lagi standby. Biasanya, ada jenis bomoh ni dia akan hantar 1 jin saja. Saya bercakap ni bukan reka. Saya pernah duduk dan saya pernah sit down dengan pengamal ilmu hitam. Dan saya sendiri tengok macam mana cara mereka menyerang. Saya sendiri tengok macam mana patung tu dicocok. Dan masa dicocok tu, dia juga komunikasi dengan yang kena sihir. Kau nampak tak punya pandainya perawat ilmu hitam ni, yang dicocok tu pun tengah berubat dengan dia juga. Macam mana sekarang? Hello, Assalamualaikum. Macam mana sekarang? Dada sakit Padahal dia yang cucuk jarum tu. Okey, ini saya kongsikan benda ni. Okey, jadi apa ni? Bila dia buat macam tu, kalau kamu dah duduk baru kamu akan faham permainan yang sedang berlaku ni. Kalau tak duduk benda tu memang kamu takkan tahu. Saya tak suruh kamu duduk, takut salah step lagi boleh terjebak juga kan depa ni punya ni pun lain macam juga. Kan? Jadi macam saya cakap macam itulah, selagi tak duduk tu memang payahlah. Tapi adab je lah, kita tak payah nak pening kepala lah, kita adab je lah benda tu. InsyaAllah kena ada keberanian lah. Lepas jumpa dengan Edika pula, bukan gila ni, ada gangguan ni. Lepas tu Puk pergi jumpa dengan ustaz lain pula, ini gila ni. Lepas tu jumpa dengan ustaz lain. Dia jadi macam tu lah. Okay. Pasal tu kalau macam contoh orang tu tanya dengan saya dah berubat dengan 10 orang perawat, saya akan cakap macam mana? Setiap perawat yang kamu jumpa ni mungkin ada yang membantu kamu. Okey, macam saya cakap tadi lah. Satu bomoh di antara 3 ekor jin misalnya, yang paling kuat dia akan duduk kat badan, lagi 2 standby. Kerana kata ni kena bunuh, 2 ni lagi standby untuk masuk. Kebiasaannya, bukannya semua orang dia akan hantar 3 jin. Kalau contoh saya nak sihir hang, lepas tu contoh saya pergi jumpa 5 bomoh, hang kira lah kalau 5 bomoh dah berapa banyak jin dah pergi hantar kat hang. Sebab bomoh tak sama, bomoh berlainan. Okey, mungkin perawat pertama dah selesaikan 3-4 ekor, perawat kedua dah selesaikan 3-4 ekor, perawat ketiga dah. Mana kata penyelesaian tu sedang berlaku, cuma kamu yang menafikan. Kamu tu tak masa tenaga dia apa semua macam mana. Dia biarkan anak bini dia cuba usahakan untuk kamu di waktu kamu tengah kesakitan. Tolonglah ustaz, tolonglah meraung-raung depan pintu menangis-nangis apa semua. Dalam masa ustaz tu membantu, tiba-tiba kamu pergi kat perawat lain, kamu cerita lain, jadi lain. Itu yang kadang-kadang ramai perawat-perawat undur diri ataupun ramai perawat-perawat yang tak kental. Saya pun kadang-kadang tak kental juga bang. Saya pun kadang-kadang kecewa juga. Macam contoh saya ada banyak perniagaan lain. Jadi macam saya kalau macam banyak sangat pening dekat, saya tak suka pening. Saya tak suka benda yang pening. Kalau saya suka tengok pening sebab kita ni hidup sat je, bukannya lama pun. Ini macam contoh sekarang umur 26, paling lama pun umur 65, 66 habis aku out lah. Bukan boleh pergi 100 tahun pun. Jadi dalam masa tempoh kita nak pergi sampai 66, 67 ni, kita nakkan kebahagiaan daripada kita duk semak dengan benda-benda satu-satu benda ni.
Tak jadi apa lah, kan? Nak jadi macam mana kan? Semua tu sekejap lagi aku kena sakit jantung lah, Saya itulah, nak tanya inilah. Ustaz, dalam seorang perawat ni, dia akan dapat dugaan macam ni lah. Semenjak saya jadi perawat dari dulu macam ni, dia akan dapat dugaan macam ni. Contohnya, janda-janda, anak dara, mak orang. Ada hak jenis main kan nak merawat apa, main kau tidur cakap rindu kita. Ada Itu tu. biasa, itu biasa. Itu memang biasa berlaku. Mak-mak janda tu semua biasa, anak-anak dara lagi biasa. Itu biasa. Sebab mereka rasa ketenangan. Mereka nampak kita ni mungkin satu ketenangan ataupun kita ni seolah-olah dapat membantu dan menyelamatkan mereka. Dia rasa perasaan tu macam tu. Okey, itu memang biasa kan. Pasal tu kalau kau tengok macam orang-orang dulu ni kahwin ramai. Kalau kata perawat je mesti 7. Okey. Arwah tok saya 11 orang bini bang, bukannya 1 2, 11 orang. Aku pasal tu tak boleh kahwin dengan orang Perak. Kalau aku kahwin dengan orang Perak naya sebab aku pun tak tahu bini-bini dia bukan satu. Okey, arwah tok saya 11 orang. Arwah tok saya juga seorang perawat di Raja. Dia memang merawat di Raja. Dia memang merawat di Istana Perak. Okey. Tapi ilmu Tuhan ni bukan daripada dia. Saya pergi belajar dengan guru. Ilmu dia tak tahu siapa yang dapat. Tapi saya memang belajar kan. Mana kata, tu 11 orang tu. Bukan jalan-jalan kan. Okay. So memang itulah dugaan dia nak macam mana. Atur je lah. Tak apa. Awak nak takut apa? Kahwin satu butak lagi. Tapi tak boleh Ustaz, bahaya. Bahaya. Ada main saya rindu kamu lah Ustaz, saya rindu ni. Ada ataupun mak ayah dah main tawar ke anak dia. Macam-macam kata ni semua bahaya ni. Nak test kita apa? Ada orang test ilmu pada main. Tak ilmu tu biasalah. Main buat sakit. Itulah orang cakap apa. Itulah orang cakap dugaan-dugaan. Ni kalau tak jadi perawat pun dugaan banyak juga. Dugaan-dugaan dalam kehidupan ni tak boleh lari kan. Tinggal lagi kamu mampu kan tak mampu. Kalau kamu mampu jalan terus. Kalau tak mampu, macam saya cakap, tengok pada kamu kontrol saka kamu lah. Kalau saka kamu jenis kamu tak boleh kontrol, sebelum kamu rukiah, dia rukiah kamu balik. Sebaik-baiknya memang tak boleh buat apa lah. Tapi kalau kamu rukiah ni, auzubillahiminasyaitanirrajim, saka kamu tunduk kan. Mungkin boleh teruskan. Tengok keadaan semasa tu. Kan? Tengok keadaan saka kamu lah. Bahaya. Saya tak mau tu. Kalau buat tu saya tak mau. Sebab banyak dah semua tak. Ada main buat sakit lah apa. Badan besar, main badan besar. Tiba-tiba dengar orang kaya dia tak tekan dengan apa makan saya tekan. Jadi kes bertumbuk. Saya kata ni gila ni. Bukan sakit ni gila ni. Itulah pengalaman kamu. Nanti satu masa nanti kamu dapat kesan lah yang mana gangguan emosi, yang mana gangguan sihir, yang mana bisa-bisa lama yang tidak selesai dengan cara sempurna. Hak tu dah kita belajar. Kita boleh belajar dalam rawatan ni sebenarnya kita bukan duduk dengan guru kita je kita belajar tau. Daripada kes-kes yang datang tu yang kita akan banyak dapat belajar. Lagi banyak kes kamu ada, dekat situ lagi banyak benda kamu belajar. Lagi banyak kes lagi. Kamu contoh kes busuk, kamu tak pandai sangat kes busuk. Cuba dulu. Daripada situ nanti kamu akan dapat gerak. Gerak yang Allah Ta'ala bagi ni macam-macam dia datang tau. Tiba-tiba kamu nak rasa baca surah ni. Rasa nak baca surah ni. Lepas tu, gerakkan, gunakan tangan kamu macam mana. Macam mana kamu nak jurus masuk. Macam mana kamu nak gegarkan benda yang ada dekat bawah pusat tu. Okey, selagi kamu tak duduk, tak rasa, tak buat, kamu takkan tahu. Sebab orang yang bercerita saja dengan orang yang buat ni tak sama. Pasal tu, apa benda, kalau kata kamu berpegang pada Allah Ta'ala, apa benda yang kamu lakukan, Ya Allah, aku pohon, Ya Allah, bagi petunjuk pada aku, Ya Allah. Ya Allah, aku nak bantu saudara Islam aku, Ya Allah. Apa benda kamu buat? Ya Allah, bagi petunjuk kat aku, Ya Allah. Aku nak bantu saudara Islam aku. Jangan kau cakap, wahai Syekh sekian-sekian datang ni. Datang. Memang Syekh datang. Datanglah tu, berbulu sampai. Kamu nampak Syekh? Rupanya berbulu. Datang bantu kamu dalam rawatan. Pun sembuh tak sembuh. Tetapi, mereka akan meminta sesuatu pada kamu dengan benda yang kamu tak mampu nak bagi. Itu jam kamu dah terpalit dengan perjanjian. Aku pernah tolong hang dulu. Hang pernah panggil nak tolong hang masa rawatan. Ingat lagi tak? Orang tu dah cekik hang. Sekarang ni hang buat lupa pula. Akulah yang tolong. Dalam sedar tak sedar, hang dah terbalik dengan perjanjian. Pasal tu, saya antara orang yang tidak akan bekerjasama waimah bangsa jin Islam sekali datang sekalipun, saya tidak akan bekerjasama. Sebab saya tak boleh nak membuktikan dia benar-benar Islam. Okey? Saya tak boleh nak kata confirm dia Islam. Saya tak boleh kata. Kita tak nampak Ustaz. Ya, sebab pegangan saya, selagi kamu mengganggu tubuh badan manusia, kamu adalah musuh saya. Kalau kamu jin Islam ke apa pun, kamu tak boleh duduk dalam badan manusia. Jin Islam pun dia takkan duduk dalam badan manusia lah. Okay? Tentera-tentera Allah yang hadir pun dia takkan duduk dalam badan manusia. Dia membantu ke apa benda ke, dia akan duduk di luar badan manusia. Dia tak perlukan tubuh badan manusia untuk mereka tumpang. Melainkan jin-jin macam tu, jin-jin fasik, jin-jin yang kafir, dia akan masuk dalam badan manusia. Saya pegangan saya kat situ lah. Tapi apa benda pun,
Saya kata dengan kamu, teruskan perjuangan, jangan pernah sekali-kali pun goyang. Apa saja yang Allah Ta'ala bagi dugaan pada kita, di situ sedang kita dalam proses belajar, termasuk diri saya. Saya pun proses belajar. Saya bukan proses belajar dalam rawatan, saya proses belajar mengenal manusia, mengenal situasi manusia, karakter manusia. Saya juga berdepan dengan orang-orang yang saya pernah hormat satu ketika dulu. Lepas tu bila lama, oh macam ni rupanya perangai dia. Okey, saya sekarang ni banyak berdepan dengan karakter manusia yang buat penyamaran depan baik, belakang jadi lain. Dan aku cerita pasal Islam lah sekali kau buat benda, merepek pula kau ni. Kan? So benda-benda ni, kita banyak benda lah kena belajar. Tapi kalau dalam bidang rawatan ni, jalan terus bang. Kau jangan takut. Sebab Allah Ta'ala tu sentiasa melindungi kita. Andai kata kita ni tengah-tengah rawat ni, Allah Ta'ala tu uji kita, mati kita, jatuh kita dekat dalam bidang rawatan. Pum kena sihir, kena jatuh. InsyaAllah ada satu tempat yang lebih baik untuk kita nanti. Pasal tu saya seorang kat sini, mungkin kamu pun seorang, kamu pun ikut kontak saya dah seorang. Ada orang cakap kenapa tak ambil pembantu ke apa benda, bukan tak nak ambil pembantu, kadang-kadang dia lebih memeningkan. Lebih baik kita hadap sendiri je, dan ada pembantu pun kadang-kadang memeningkan juga. Kadang-kadang serangan yang kita tak dapat kesan. Contoh, dia dah tumbang. Bila dia dah tumbang, automatik kita tak boleh teruskan rawatan. Sebab kita nak settlekan dia dulu. Okay? Kadang-kadang serangan jin ni bukan dia bagi kita sakit, dia bayangkan kita punya otak. Dia masuk dalam badan, dia duduk kat otak, dia pusing lagu tu, lagu tu, jahanam. Okay. So kalau macam contoh kita, dia serang kat kita boleh rasa dah, okay, dah ada benda masuk. Ataupun kalau benda yang kita tak perasan ke apa benda, kita rasa badan dan lainnya, terus potong limau, terus bersihkan diri apa semua. Kalau tak boleh juga, pergi cari air kolam masjid. Tu saya ajar teknik-teknik yang kalau andai kata kamu terkena nanti kamu buat. Kamu boleh cubalah, ini yang saya buat. Yang saya ajar ni saya buat. Andai kata serangan kuat sangat kena kat kamu, contoh, first mandi limau dulu. Macam biasalah, buat mungkin cara kamu lah, buat mandi limau apa semua. Yang kedua, kalau tak boleh juga, pergi cek kolam masjid. Cari masjid yang ada kolah. Sebelum kamu nak mandi air kolam masjid tu, pastikan kamu buat solat hajat 2 rakaat dulu. Pergi dekat macam contoh apa, kan kat masjid kan ada kubah kan. Duduk kat bawah kubah masjid tu. Ni kubah atas tu, kamu kena duduk kat bawah kubah masjid tu. Kamu berduduk dalam keadaan betul-betul tenang, kamu angkat takbir sampai habis kamu punya solat hajat tu, lepas tu kamu pergi kat kolam masjid, dekat masjid tu juga kamu mandikan diri kamu. Tak payah letak limau ke apa, tak payah. Ambil air kolam masjid tu, pergi kat toilet ke apa, satu baldi tu terus mandi. Okey, itu kaedah-kaedah yang boleh kamu cubalah. Sebab satu masa nanti kamu pun kena serang, sebab saya pun kena serang, guru saya pun kena serang, guru kamu pun kena serang. Tidak ada manusia yang hebat yang tidak akan diserang, dan tidak ada manusia yang hebat yang tidak akan diuji. Apa yang berlaku tu, Allah Ta'ala uji. Allah Ta'ala tu memang uji kita. Dia nak tengok kita sampai kat mana, cari lagi, gali lagi, bantu lagi. Lepas tu ada pula jenis 2-3 orang mangkuk ayun pula. Ustaz ni tak betul lah, bengong lah, itulah, inilah. Bolangsir pakai apa, bolangsir pakai kain mak dia lah apa. Dia macam-macam orang ni nak jatuh orang kita kan. Tu hang tekanan tak lepas. Macam orang komen tu. Jangan hina kepada pesakit mental. Kami tak hina. Bukan hina. Itu tak soal tentang gangguan dengan mental lain. Marah. Sakit mental pun main TikTok ke. Lepas tu orang kena tidur awal. Nampak? Bila orang cakap tak faham. Lepas tu orang mengoyang kat bawah. Siapa nak marah pesakit mental? Kalau aku tiba-tiba mental pun, aku nak buat macam mana? Dah tu Allah Ta'ala tarik nikmat akal kamu. Nak buat macam mana kan? Tu kadang-kadang yang betul mental tu mental. Betul lah kot. Allah Ta'ala tarik nikmat. Yang duk sedut tak habis-habis tu pun jadi mental juga. Duk sedut. Lepas tu sedut ikut keluar turun ke bawah ni naik ke atas. Terus habis piap. Lagi masalah. Ustaz tutup kau apa Ustaz? Saya habis pesakit saya tutup lah. Sebab saya kalau dah habis pesakit, saya ada uruskan perniagaan saya. Saya ada workshop, claim insurans apa semua. Saya nak kena uruskan benda tu pula. Lepas tu lepas subuh kan saya baliklah rumah. So hari-hari memang rutin saya macam ni lah. Sebab dulu saya perniagaan workshop, saya tak ada kacau dengan rawatan. Jadi saya boleh fokus dengan saya punya workshop apa semua. Ada perniagaan-perniagaan lain lah saya buat. Jadi saya boleh balik awal. Tapi sejak kebelakangan ni saya jadi macam mana tau. Saya jadi macam, aku kalau tak buat pusat rawatan ni pun, saya dah memang ada income yang saya dah stable. Cuma dia ada satu perasaan di mana Allah Ta'ala dah bagi kau macam ni, kau kena juga tolong orang. Dia jadi macam tu. Dia jadi macam tak sampai hati. Pasal tu saya tak boleh duduk kat kaunter. Kan? Kalau saya duduk kat kaunter depan, saya nampak muka pesakit merayu, saya tak boleh. Saya jadi macam tak boleh. Sebab saya pernah kena sihir. Saya tahu sakit sihir tu macam mana. Saya tahu waktu malam saya meraung, saya jadi sakit panas ni apa semua ni. Saya tak dapat bantuan mana-mana. Kalau nak dapat bantuan pun sana ke sini. Jadi saya jadi macam, tak boleh. Pasal tu saya kena letak satu staff duduk kat depan, kena straight sikit ke apa. Dia pun kesian kat saya sebab dia antara orang yang tahu waktu saya terbaring.
Waktu saya menggeletar badan saya, waktu saya muntah tak lepas. Di Mamu, staf saya antara orang yang, ataupun staf-staf lain dia orang tahu. Kalau saya nak muntah ni, suara saya ni silap-silap sampai hujung semua boleh dengar ni. Dia punya nak tarik benda tu, nak lepaskan daripada diri. Kan? Kadang-kadang pesakit dah balik dah. So kita nak check balik. Ni serangan ni daripada pesakit yang mana? Dia jadi macam tu. Pesakit yang mana ni? Mesti kena serang balik. Tok Bomo tengok barang dah hilang. Kalau contoh kamu jenis bunuh barang dia hilang, dia tak dapat kesan. Tapi kalau kamu tak bunuh barang dia, contoh barang dia cedera, dia pergi balik kat tuan dia bagi tahu kat tuan, Tok, inilah ustaz Kedah ni duk baling ni, duk bubur kita. Jadi perawat tu dia apa? Dia mesti akan jadi macam, ajak tu ustaz Kedah baling ni, kau ni kira mana kata kau nak fight dengan aku ni. Kau rasa-rasa perawat bomo hitam tu dia senyum saja. Dia mesti tibai hangnya. Kan? Dia tibai hang. Pasal tu kalau kamu perasan, ada je perawat-perawat yang tersungkur, last kali kena stroke. Itu semua dugaan-dugaan. Ada kadang-kadang tiba-tiba kena, kalau perasan banyak perawat, kalau ni saya perasan lah, saya tak tahulah sejauh mana kebenarannya, tapi saya perasan banyak perawat-perawat yang meninggal awal. Okey. Guru saya meninggal awal, lepas tu masa saya merawat dalam, banyak juga perawat yang saya jumpa masa saya sakit, banyak yang meninggal awal juga. 40, 50 dah meninggal. 40, 50 dah meninggal. Kadang-kadang ada serangan yang kita tak perasan. Banyak perawat tu nampak. Ramai yang perasan tak? Korang perasan tak korang pergi merawat betul-betul yang jenis dia berkorban untuk bantu kamu kan? Biasanya dia tak lama tau dia punya umur dia tu. Banyak yang meninggal awal lah. Kan? Tapi jangan takut lah. Nak takut apa? Umur 50 tahun meninggal juga. 60 tahun meninggal juga. Nak takut apa? Saya tak Yakin kahwin Allah Ta'ala. Besok nak mati lah. Berusaha pun aku mati juga. Dengan tu saya tak kahwin ni, Ustaz. Bahaya. Tak apa, tu bidadari. Tak mana tahu bidadari pula. Gerudi pula kat sana mana tahu kat zaman kat ni nyata tak dapat gerudi. Tapi kadang-kadang Ustaz, kadang-kadang orang kita ni lah tak faham kadang-kadang buat. Alah Ustaz ni buat rawat main sini pun sampai beratus-ratus. Dia tak tahu kita ni nak mampu nak tolong dia bos. Kadang-kadang dia peluk panas ni macam rawatan ni sebagai nampak remeh. Siapa Ustaz depa tu? Itu mentaliti Melayu kita. Ya, itu mentaliti. Kamu tak boleh nak layan mentaliti. Macam tu saya punya prinsip, kamu jangan cari pesakit. Guru saya pun pesan, ni guru saya pesan. Jangan sekali-kali kamu cari pesakit. Walaupun orang letak nama kamu di satu tempat, Diko, tolong. Selagi pesakit itu yang tidak mencari kamu, makanya kamu jangan mencari pesakit. Sebab kata-kata tu mendalam. Sebab bukan aku yang cari kamu, tetapi kamu yang mencari aku. Kamu memerlukan bantuan, kamu kena datang. Bukan kamu gunakan orang ni lah, kawan saya punya mak nak minta bantuan ustaz ni. Yang pesakit tu kena cari. Bukannya kawan mak punya mak tak payah. Saya pasal tu, ada setengah orang ni dia jenis macam pergi merantau ke negeri-negeri ke apa. Saya tak buat macam tu sebab saya memang ada perniagaan saya kat sini yang saya tak boleh nak gerak banyak tempat. So kalau kamu pergi ke mana-mana sekalipun, ke mana-mana negeri pun, pastikan pesakit tu yang cari kamu. Bukan kamu pergi kat rumah orang tu, kat mana dia tak kenal ni kan. Biar saya rawat kamu lah. Jangan macam tu. Sebab biar Allah Ta'ala tu yang jentik hati dia untuk dia datang kat kita. Tapi kalau Allah Ta'ala tak jentik, kita memaksa, takut serangan tak sedar, kita kena. Itu prinsip saya lah. Prinsip orang saya tak tahu. Masing-masing punya ni lah. Masing-masing punya apa? Saya macam tu lah. Saya macam ni lah. Saya tak kenal. Kadang-kadang perawat 3-4 kali call. Lepas tu jangan kamu merawat tak letakkan mahar. Sebab satu masa nanti kamu akan tumbang. Saya pun akan tumbang. Ada orang cakap letak mahar ni lah, mahal lah. Kalau kata nak yang ikhlas hati tu tak apa. Pergi yang ikhlas hati. Satu masa nanti saya akan tumbang, kamu akan tumbang, perawat-perawat lain pun akan tumbang. Di waktu itu nanti belum tentu ada bantuan-bantuan daripada orang ramai. Termasuk pesakit-pesakit yang kita pernah tolong nak hantar bantuan kat kita. Tetapi mahar yang kamu letakkan tu berpada-pada. Jangan terlampau menyusahkan pesakit. Letak satu mahar untuk diri kamu. Ini penting untuk diri kamu dan untuk dia panggil macam pelepas bisa. Dia kalau macam bahasa orang lama ni pelepas bisa. Macam saya, pelepas bisa saya biasanya duit daripada rawatan 10 ke 30% biasanya saya akan hantar ke masjid ataupun saya akan buat makan-makan ataupun saya akan buat saya akan buat macam contoh saya beli pisang ke apa ke, hari Jumaat saya makan hantar. Itu memang biasanya 30% daripada saya punya rawatan saya memang dihantar ke sana. Tapi banyak saya ke tahfiz ke apa benda saya itu bagi macam orang lama dia panggil pelepas. Dia banyak perkataan lah. Dia pelepas bisa. Dia umpamanya pelepas bisa. Tapi nama itu kita, ya Allah yang Tuhanku, Engkau bagi satu rezeki yang mewah pada aku ya Allah. Ya Allah aku tidak pernah lupa pada
umat Nabi Muhammad SAW dalam kesusahan kan, kita bantu je. Pasal tu saya biasa buat live dekat EDK SQ. Bila hari raya saya bagi sumbangan ke apa. Saya bukan kaya mengakak, itulah daripada duit rawatan saya yang kadang-kadang saya tak guna pun. Sebab saya ada bisnes lain. Kadang-kadang duit rawatan ni pun saya tak guna. Jadi biar benda tu ada, saya bagi balik pada orang ramai. Kadang-kadang saya nak letak harga macam pakit mas, saya segan takut dia kata Murin nak jual, kenapa jual ilmu ni? Saya takut tu. Dia bukan jual ilmu. Apa yang hang jual ilmu? Hang bukan, orang jual buku pun kena bayar. Tu tak ilmu tu. Orang yang keluar buku apa. Kadang-kadang dia kata aku tu lah. Dia kalau kehidupan awak dengan kata-kata orang, sampai masa nanti bila awak dah tumbang, minta orang yang berkata-kata tu bantu awak. Dia tak boleh macam tu. Mahar tu kena ada. Zaman sekarang ni, hang nak pergi masjid ni, bagi khutbah pun ada gaji. Hang duk pergi azan, duk ayah azan pun ada gaji. Semua dah, itu kelangsungan kita, kelangsungan. Tapi berpada-padalah. Janganlah kamu letak sampai mahar tu sampai saya pernah dengar 7-8 ribu apa semua. Saya tak berani nak cakap sebab itu terpulang kepada individu masing-masing. Kalau kamu dah letak satu mahar tu harga dia 7-8 ribu, dan tengok pada pesakit. Pesakit kalau rasa mampu teruskan, tak mampu jangan. Okey, tapi tanya dengan saya yang mampu pun, saya pun takkan pergi sebab saya yakin, sebab satu keyakinan saya, satu benda yang kita dalam rawatan ni kadang-kadang benda tu perlu berulang. Dia bukan sekali tu boleh sembuh. Sebab pengalaman saya pernah disihir macam tu. Kadang-kadang berulang, kena ulang lagi, ulang sampai dapat satu kelegaan. Sebab kalau starting kamu dah bayar sampai 7-8 ribu, kalau kata serangan kedua berlaku, benda tu tak jadi 7-8 ribu dah, dia akan jadi lebih daripada tu. Sebab perawat tu punya psikologi, dia nampak kamu dah mampu. Mampu kot orang ni kan, tu jadi macam itulah. So berpada-padalah. Okey, saya nak cakap lebih pasal mahar ni pun tak boleh sebab mahar ini tidak termaktub dekat dalam mana-mana kitab ke apa benda ataupun mana-mana guru. Mahar itu adalah terpulang kepada perawat tersebut. Okey, perawat tersebut. Ada nak kurangkan pun boleh. Saya ada je kat sini yang bila saya tahu dia susah, okey, contoh ada janda, contoh anak 4-5 orang ke apa benda, dia tak mampu, saya tak ambil duit. Saya tahu kalau ada suami tak bekerja, suami pun tak sihat, saya tak ambil duit. Dia datang naik kursi roda ataupun dia cacat ke apa benda ke, saya tak ambil duit. Kan? Bagi saya tak perlulah kalau orang macam tu nak ambil duit, nak buat apa, kita bantu lah. Macam saya, ada tak? Macam saya sini, orang main kat saya, ikhlas hati lah. Saya keluar dari rumah mereka, pun saya tak cas pembayaran. Cuma orang nak komen, kenapa mahal ustaz ni ambil duit? Macam malah kadang-kadang. Gerang kalau dia betul. Masa tu dia kena letak satu macam saya, satu harga terus. Saya datang saya okey je. Kalau kau pergi hospital pun sama juga, dia kena bayar tu, ada sebut tu RM50 tu dah murah dah tu bang kakak. Oi, nak macam mana lagi? Nak berapa? RM5, RM50 tu boleh lah. Okey, dia pun nak kena bayar pekerja dia, nak kena bayar tempat yang apa dengan aircon, dengan kamu dapat kursi, kamu ingat kursi, satu kursi pun RM35, contoh macam tu. Okey, facilities dia untuk bagi kemudahan kepada kamu. Okey, lepas tu ada jadi perawat yang di advertise, dia mengeluarkan modal, macam-macam, dia pun ada kos-kos tersendiri. Okey, macam saya letak satu kos, terpulang, nak datang, tak datang, saya okey je. Kalau kata macam contoh saya tak ada pesakit pun, lagi okey. Tak boleh tanya dengan mamu ini tak ada pesakit. Oh, wah, tak apa mamu, tutup tu jadual, aku penat ini. Kan? Sampai tahap macam tu pun ada, tapi Allah Ta'ala tu uji juga. Dah dihantar je satu pesakit dah mau raung kat luar. Baru aku nak rehat hari ni. Bila dah meraung kat luar, CCTV ni, dah meraung kat luar tu takkan kita nak tengok. Takkan nak suruh dia balik. Saya mesti jadi serba salah. Kena hadap juga. Ustaz kira ada income yang kena bayar bangunan-bangunan semua ni ya? Bangunan kena bayar. Saya ni corner lot ni. Ni bilik saya bawah ni, workshop daripada saya corner lot. Workshop saya daripada ujung sana sampai ke ujung sana. Oh, bukan kat rumah lah. Saya tak buat kat rumah. Jangan buat kat rumah. Saya kalau tanya dengan saya tak galakkan buat kat rumah. Sebab dekat rumah ni nanti serangan-serangan tu anak bini kamu kat rumah. Kalau saya tanya saya lah. Pasal tu, kalau orang yang ada kemampuan, better buat satu tempat pusat rawatan ke apa. Sebaik-baiknya, jangan buat kat rumah. Sebab, bila kamu ruqyah, jin tu dah duduk dekat dalam rumah kamu dah. Bila kamu nak panggil ataupun kamu seru ataupun kamu attack, dia memang dah automatic. Macam saya cakap, ada 3 jin, hang duk tibai ni, sekor ni, 2 lagi ni standby. Satu bagi info balik kat tuan dia. Faham tak? Info ni nanti akan bagi tahu ni rumah dia kat sini. Pasal tu, kalau orang dulu-dulu dia pun suka buat kat rumah. Tapi lah ni, bila banyak orang dah belajar, saya paling tak suka pesakit datang rumah. Saya takkan bagi pesakit datang rumah. Kalau nak datang pusat rawatan ataupun satu tempat saya yang ni, kalau macam contoh gerak ke rumah, bukan tak boleh. Cuma masalah dia, tempat tu confirm tak dipasak dengan sempurna. Kalau kamu tak pasak dengan sempurna, dia mesti ikut kamu pergi balik. Itu pun jadi masalah juga.
Macam tempat kita ni memang kita dah pasak siap, kita dah yakin, okey, ni pasak ni, dia terkurung kat sini je dia, tak boleh nak ikut ke apa benda. Ada juga yang terlepas ikut tu ada juga. Okey, lepas tu macam contoh kalau, ni saya bagi satu ilmu kat kamu. Kalau kamu lepas habis rawatan di rumah orang, kamu nak balik rumah, kamu jangan terus naik rumah. Kalau pergi rumah orang. Kamu kalau naik kereta, kamu duduk dalam kereta, ambil masa dalam 10 minit ke 15 minit, zikir Bismillahirrahmanirrahim. Duduk relax, Bismillahirrahmanirrahim, 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 sampaikan gerakku. Ya Allah, sampaikan gerakku. Okay, Bismillah. Kamu akan dapat merasa kalau ada benda-benda lain cuba nak serang kamu. Sekurang-kurangnya kamu tak bawa benda tu masuk dekat dalam rumah. Faham tak? Okay, dah tu mesti kamu tahu kan kalau benda nak serang kamu nak buat macam mana. Kamu cubalah komunikasi dengan dia mengikut gerak kamu. Tapi kan? Minta dia selama saya rawat Ustaz kan, tak pernah gila. Tak mau minta lah yang mana ada tengok kok ada dengki lelah ni. Saya rawat, saya niat tolong orang je. Selama saya rawat ni kat rumah ni dan rumah orang pesakit, tak pernah gila dapat balasan ke apa-apa. Kecuali waktu kisah saja bubu bangkai lah rumah yang tu sekali je. Kalau kata nak balik rumah buat itu pun dari Taiping ke, tak pernah rasa lah. Ada benda ikut, alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Itu kalau kata tiba-tiba dia uji kan. Maksudnya sebelum benda tu berlaku, kita dah bersiap sedia. Mana kita nak tahu benda tu ikut kan. Takut macam tu je lah. Dia akan datang macam-macam. Kita dapat rasa benda tu nak main. Bukan kita nampak benda tu main. Dia dapat rasa bulu rumah berkembang. Ataupun dari bau kita tiba-tiba berubah. Ataupun dari rasa kita tiba-tiba berubah. Ataupun sendi-sendi kita dah mula sakit-sakit sebelum kita masuk rumah tu. Kita dapat rasa lain. Ataupun tiba-tiba angin keluar tak berhenti. Tadi elok je ni pasal apa angin keluar tak berhenti. Itu semua tidak bala perawat apabila ada benda yang cuba datang kat kita ataupun cuba menyerang kita. Itu kena hati-hati sebab mereka ni sama sekarang macam kita yang main live ni, kalau ikut bahaya dia, bahaya gila kot. Betul. Kan? Saya sendiri. Mereka menggunakan cara live ikut ah. Ya, saat lagi tengok aku sendiri pun muntah darah kot. Lepas turun daripada live, menyembur darah kan. Lepas tu nasib baik ada pembantu-pembantu saya tolong, mamu apa semua. Tak okey, tak okey. Ustaz pernah dilalui macam tu. Saya pernah 3 hari sakit, 3 hari je lah. Saya rawat satu wanita ni, siang Ustaz, budak macam ni, budak. Balik tu, saya tak mandi dah. Ni saya tidur cakap lepas ni, saya nak mandi dah. Tidak tu. Tidak lah kali saya batuk. Aku ni batuk apa ni? Batuk lain pada lain cara batuk. 3 hari batuk semua. Lepas tu satu pesakit tu call saya. Assalamualaikum Ustaz, saya ni mimpi kamu sakit. Memang saya sakit. Saya sebab apa saya rawat kamu? Memang saya sakit. Ya, lepas tu 3 hari saya duduk hari-hari duduk tolong orang kan. Stay baca Quran, dia batal macam tu je. Alhamdulillah lah. Kalau terbatal dengan mudah dengan izin Allah, alhamdulillah lah. Tapi ada setengah tu dia tak terbatal dengan mudah kan. Kalau dia terbatal dengan mudah lah. Kalau jenis susah, nak kena adab. Saya ada juga jenis yang terbatal dengan susah. Tapi kalau susah tu, paling-paling tidak lepas sembahyang subuh tu saya buat ayat kursi lah, jalan 100 kali terus, letak bekal tepi, ambil tasbih, jalan ayat kursi 100 kali. Ya Allah, semuanya atas izin-Mu ya Allah. Kalau menyembur lah, muntah-muntah, keluar darah. Lepas tu dia lega lah. Dia kaedah serangan yang mereka lakukan ke atas perawat ni macam-macam. Macam-macam, tak boleh nak duga. Permainan jin kan. Ada setengah tu dia kacau bahagian kemaluan pun ada. Tiba-tiba tinggal kepala je pun ada juga. Dia sudah. Jangan. Tak benda ni banyak berlaku. Macam-macam tengok pada permainan dia. Betul. Kau jangan ni, aku kongsi ni sebab pengalaman saya sendiri. Aku cakap ini ada permainan dia. Macam-macam dia punya ni. Kadang-kadang dia bagi kita seram sejuk. Dia bagi seram sejuk. Lepas tu bila kita pergi hospital, doktor kata, okey, you sihat. Tak ada apa. Tak ada masalah apa. Ni kita ni seram sejuk ni. Kaki sejuk, sejak ni. Macam-macam dia punya apa. Tapi itulah bila dah melangkah, itu orang cakap bila melangkah dalam bidang perawatan ni, selangkah kaki kita dah duduk dalam bidang perawatan ni, alam kubur tu dah memang dekat sangat dengan kita. Tapi tak nak kita redah je lah. Selebihnya kita serah pada Allah Ta'ala. Kan? Selebihnya kita serah pada Allah Ta'ala. Jangan takutlah kita langgar dululah. Langgarlah dulu. Okay? Cuma kalau kata bermain dengan barang siam, kena pastikan jurusan. Okay? Jurusan siam ni kena belajar juga. Nantilah ada rezeki nanti saya ajar. Jurus. Contoh jurus, tu tak boleh ajar dalam live, nanti ramai kopi. Nanti ada rezeki nanti jumpa, nanti saya ajar dia punya jurus siam. Jurus siam ni, kamu kena pastikan kalau sampai dia buka tahap 7, tahap 8, kamu kena betul-betul pandai mengelak. Kalau kamu tak pandai mengelak, benda tu tembus kat kamu, takut nanti orang declare kamu isim. Kamu tiba-tiba boleh jadi macam sedar tak sedar jadi. Sebab benda ni memang dah berlaku. Sebab saya bukan belajar dengan siapa, tapi guru ni bagi tahu guru bagi tahu macam ni buah ni dia pakai ni bila kata kerasukan tu berlaku dia pakai macam ni je, kau kena buat macam ni. Dia pakai macam ni, kena buat macam ni. Pasal tu kalau bukan kata siam ni kuat ke handal ke tidak,
tetapi dia punya jin boleh sampai pada dia attack kamu tu biasanya tepat. Okey, bila dia dah berdepan tu tepat. Kalau setakat dia macam ni lagi okey, tak ada apa. Tapi kalau dia dah main buah tangan dia, dia dah main macam tu, dia adalah buah-buah dia, tu kamu kena hati-hati. Nampak macam tak ada apa-apa kot, tapi dia punya serang, dia bukan hantar jin. Dia serang umpama seolah-olah kena kat kamu, benda tu mengebat dekat dalam. Mengembang. Tahu-tahu kamu batuk berdarah, muntah darah, kan? Tu saya kenal Adalah tu, banyak lagi, insyaAllah. Saya pun banyak lagi belajar. InsyaAllah saya akan naik KL, Ustaz. Ustaz bagi kata semangat kat saya. Tidak, saya jadi kita sekadar untuk nak tolong sikit-sikit kan. InsyaAllah je jumpa. Tak jumpa dengan saya ke, jumpa dengan siapa-siapa pun tak apa. Saya pun jumpa juga kat mana-mana dengar ilmu ke apa. Saya kat sini kalau saya rasa kalau dia duduk dengan saya, dia tidak menggunakan jin, dia tidak bekerjasama dengan jin Islam, jin kafir, boleh duduk sekali dengan saya. Tapi kalau dia kata jin Islam boleh duduk dalam badan ni, saya tolak jauh. Saya bukan tak nak berkawan, tapi tak guna kamu duduk sekali dengan saya sebab kita memang akan bercanggah pendapat. Sebab saya tidak mau bekerjasama sama ada jin Islam ataupun jin kafir. Bagi saya, jin Islam ni ada tak? Jin Islam ni ada. Tapi kita tak perlu tahu kehadiran mereka. Dan mereka tidak akan masuk dalam tubuh badan manusia menyamar saya jin baik, saya ni boleh bantu kamu. Tidak akan berlaku, melainkan kamu yang tak dapat kesan dia Islam ataupun tidak. Jin Islam ataupun para malaikat yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita ni, mereka tidak akan tumpang dalam badan manusia. Mereka menyerang tanpa kita tahu. Mereka serang ataupun mereka bantu tanpa kita tahu. Okey, tapi kalau jenis saya percaya kamu ni jin baik ni, saya terus bukan tak berkawan tetapi lebih baiklah kita Assalamualaikum Waalaikumsalam saja. Saya gitu. Kan? Sebab saya tak nak complicated nanti sekejap lagi. Benda ni kalau dibahaskan takkan habis. Sebab lagi kamu buka kitab ni, saya buka kitab ni, yang ni buka kitab ni buka kitab ni, habis kita study kitab, lama last kali kita buka museum kitab perawat. Jenis bangsa jin pun mereka apa makhluk juga. Kita minta tolong dari mereka habis kan. Mereka akan minta macam-macam. Cuma sekarang mungkinlah kamu tak rasa, nantilah dekat-dekat nak meninggal atau kamu dah meninggal dunia, anak-anak kamu dia kan macam tu lah, dia kacau macam tu lah. Ustaz dia buat takut kita. Dah begitu. Kan? Ada meninggal dia tahu lah. Okey, jom pukul 5.49 lah saya nak balik lah. Okey, insya-Allah. Terima kasih Ustaz memberi manfaat ilmu-ilmu yang sedikit saya, insya-Allah. Saya doakan awak terus semangat, terus istiqamah, jangan takut. Dalam kita nak mentang sini, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Biar Allah Ta'ala yang permudahkan segala urusan kita. Jangan sekali-kali berkecimpung dengan jin Islam ke jin kafir ke, jangan biarkan mereka menguasai. Yang paling penting bila awak tengah belajar mendalami betul-betul, akan ada macam-macam jin yang akan masuk dalam tubuh badan kita ataupun masuk dalam mimpi kita. Dia nak buat satu ikatan pada kita supaya kita terima dia. Okey, jangan sampai benda tu awak terlupa, terlepas, makanya awak terikat dengan perjanjian dia. Okey, saya doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa lindungi awak. Okey? InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim.